Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ahli qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sambungan yang minggu lepas memandang kepada perempuan dan muda belia. Hukum tilik lelaki kepada perempuan itu seperti ternyata di bawah ini. Tilik lelaki kepada perempuan ajnabiyah, perempuan asing, bukan mahram, yang muda. Telah ittifaq para ulama di atas haram tilik lelaki kepada aurat perempuan yang ajnabiyah yang muda. Dalil dia firman Allah, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Maksudnya, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyikat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Kemudian bersalahan mereka itu pada ditahdid, dihadkan aurat yang haram ditilik kepadanya di atas beberapa aqwal, beberapa pendapat. Qaul yang pertama, pendapat pertama, harus tilik kepada muka dan dua tapak tangan daripada perempuan ajnabiyah. Jadi lelaki yang melihat perempuan yang ajnabiyah yang muda, yang muda lah, mau bawa 20 tahun, yang muda, yang bukan mahram. Jadi qaul yang pertama, harus, yakni boleh tilik kepada muka dan dua tapak tangannya daripada perempuan ajnabiyah, perempuan asing yang dihalalkan berkahwin tu. Jadi muka dan tapak tangan. Orang kan nak pergi Minang pun dia tengok tu lah. Kita nak pergi Minang, kita pun orang lain lah. Kena berhati-hati tu. Lagi orang ngomong tu marah lah. Bila sikit lah kan. Kalau orang tu nak pergi Minang, macam anak dan tuan lah, lelaki nak pergi Minang, perempuan, tengok muka dan dua tapak tangan. Jadi kesuburan perempuan tu, kesuburan perempuan itu dia terletak pada dua tapak tangan. Dia boleh tengok pada tapak tangan dia kemerahan, putih, subur ni. Dia tengok muka dan tengok dua tapak tangan. Dan orang perempuan pun dia berhak melihat bakal suami dia. Nak tengok macam mana? Kurui ke, gemuk ke? Dia pun nak tengok juga. Masing-masing kena tengok lah. Sebab nak hidup sekali, nak duduk satu rumah, satu bumbung, dia kena tengok menengok lah. Bukan tengok satu pihak saja. Dia pun kena tengok kita pun kena tengok dia. Jika tiada dengan syahwat, yang harus tengok muka dan dua tapak tangan tu, yang perempuan ajnabi perempuan itu dengan tanpa syahwat. Tanpa syahwat tak apa lah.
Dan haram tilik kepadanya barang yang lain daripada demikian itu dengan tiadaan uzur syar'i. Maksudnya lain daripada muka dan dua tapak tangan tak boleh tengok. Tapi kalau tadi pun kalau tengok tapak tangan dengan syahwat pun tak boleh lah. Tengok muka pun ingat syahwat tak boleh haram. Tengok muka dengan tangan tapak tangan jika tidak dengan syahwat. Tak ada syahwat boleh tengok. Tapi kalau ada syahwat tak boleh. Dan lain daripada muka dan tapak tangan tak boleh tengok kecuali uzur syar'i. Uzur syar'i macam mana? Seperti doktor pakar. Tak ada doktor perempuan dah. Hanya doktor lelaki je. Dia nak sambut kelahiran anak tu. Anak perempuan yang lahir nak macam mana? Tak ada doktor perempuan tak. Terpaksa. Kalau darurat boleh tapi dengan syarat. Ada syarat pula. Tak ada syarat mana boleh. Tak kira doktor tu tengok, tengoklah habis. Dengan syarat mesti ada mahram dia, ada suami dia. Sebab tu kalau orang perempuan tuan-tuan lah, ya. Orang perempuan tuan-tuan nak melahirkan anak, suami kena masuk pergi tengok, duduk cari, boleh dia pun bagi tengok. Cuma kita yang tak mana masuk, takut. Tapi ada kes yang dia hambat, suami duduk dulu lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Bagi kita ruang juga. Tak dia bukan ganggu pun. Dia cuma duduk sudut hujung tu saja. Patutnya dia kena dari ni tak boleh. Dia kena benar. Baik-baik duduk lah. Tak boleh. Lalu kena macam tu. Kena cuma. Ini ialah pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Dan yang muqabilah ulama Syafi'iyah. Qaul yang kedua haram. Ni ada qaul yang kedua haram tilik lelaki dengan tiada uzur syar'i kepada muka perempuan yang merdeka yang ajnabiyah. Qaul yang kedua ni ketat sikit. Tak boleh tengok hang tu. Kecuali uzur syar'i ya. Kalau tak uzur syar'i tak boleh tengok. Muka tak boleh tengok. Tapak tangan tak boleh tengok. Habis itu kalau kita pergi kedai, cashier itu perempuan, kita boleh tengok. Kalau kau yang kedua ni lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus sebab muamalah jual beli. Boleh tengok sebab muamalah boleh. Ataupun seorang ustaz tu mengajar, ramai perempuan muda-muda, boleh sebab dia mengajar. Kan? Mengajar. Qaul yang kedua haram tilik lelaki dengan tiada uzur syar'i kepada muka perempuan yang merdeka yang ajnabiyah dan dua tapak tangannya seperti sekalian anggota. Sama ada takut fitnah daripada tilik ataupun tidak takut fitnah, tak boleh. Dan ini pendapat yang sah di sisi Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Syafi'iyah ni maksudnya ulama yang bermazhab Syafi'i. Qaul yang ketiga haram tilik dengan tiada uzur syar'i atau hajat kepada badan perempuan ajnabiyah yang lain daripada muka dan dua tapak tangan, dan dimakruhkan tilik kepada keduanya. Makruh. Qaul yang ketiga haram tilik dengan tidak ada uzur syar'i ataupun tidak ada hajat kepada badan perempuan ajnabiyah lain daripada muka dan dua tapak tangan. Maksudnya muka dua tapak tangan tu boleh. Lain pada tu tak boleh tanpa hajat, tanpa uzur syar'i. Dan dimakruhkan tilik kepada keduanya. Makruh. Yang tiga dia kata makruh tengok muka dan dua tapak tangan. Bolehlah tapi makruh. Dan disunatkan memejamkan mata daripada keduanya. Dia suruh pejam dah. Yang ketiga suruh pejam mata. Dengan tengok muka dan dua tapak tangan.
Sunat pejam mata daripada keduanya, daripada tengok muka dan dua tapak tangan. Kalau tengok juga makruh. Itu kaul yang 3 lah. Ini kita tengok pendapat ulama. Dan jika dengan tiada syahwat sekalipun tak boleh. Dan ini pendapat sebagai mutaakhir Hanafiyah. Kaul yang keempat, harus tilik kepada muka dan 2 tapak tangan dan 2 tapak kaki daripada perempuan ajnabiyah dengan tiada syahwat boleh. Ini qaul Hasan bin Ziyad daripada Abi Hanifah. Berkata Abu Yusuf, harus tilik kepada 2 lengan juga ketika membasuh dan memasak. Kata Qila, harus tilik kepada 2 betih apabila tilik itu dengan ketiadaan syahwat. Ini mazhab lain, mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab Abu Hanifah ni maksudnya orang kata boleh tengok lengan perempuan. Itu mazhab Abu Hanifah. Tapi mazhab Syafi'i ni tak boleh. Hanya tapak tangan dan belakang tapak tangan saja. Muka. Hukum tilik lelaki kepada perempuan yang tua. Tadi yang muda, ni yang tua pula. Tidak ada khilaf di antara fuqaha bahawa haram tilik dengan tiada uzur kepada perempuan yang tua dengan fasad lazat. Dan tetapi khilaf mereka itu tentang hukum tilik kepadanya kepada perempuan tua dengan tidak ada syahwat. Maksudnya perempuan yang tua kita tengok dengan syahwat memang haram. Walaupun dia tua tapi ada syahwat, haram. Dia tua dan ada syahwat lagi ke? Orang tengok je lah. Perempuan tu umur 80, hak lelaki tu umur 25. Kita tengok ada syahwat. Tu pelik kan? Dan tetapi khilaf mereka itu tentang hukum tilik kepadanya dengan tidak syahwat. Maksudnya lelaki tengok perempuan yang tua dengan tidak ada syahwat dan tidak ada fasad talazul bersedak-sedak. Tengok pun macam biasa, macam mak dia aja. Macam kakak dia tak ada apa, tua dah. Di atas 2 kaul, 2 pendapat. Yang pertama, harus tilik kepada mukanya dan 2 tapak tangannya apabila ada ia tidak diinginkan dia. Dia tak ada syahwat lah. Dan tidak berlebihan dengan perhiasan. Dan ini pendapat jumhur fuqaha. Siapa jumhur? Majoriti ulama fiqh, Hanafi, Maliki, Hanbali. Yang kedua, tiada farak, tiada beza antara ajnabiyah yang muda dan yang tua pada hukum tilik kepada keduanya. Maka haram semuanya, semua haram dia. Pendapat yang kedua dia kata muda ke tua ke semua haram dan tiada harus tilik kepada sesuatu daripada badan perempuan yang tua, dan jika tidak ia diinginkan sekalipun tak boleh. Dan ini pendapat yang arjah, yang muktamad di ulama kita Syafi'iyah. Hukum tilik lelaki dan perempuan yang kecil. Ittifaq ulama di atas bahawa tilik kepada perempuan yang kecil dengan syahwat itu haram. Duk tengok budak sekolah darjah apa? Darjah 3, 4. Budak kecil lah. Ini 2. Kepada perempuan yang kecil dengan syahwat itu haram. Tengok budak perempuan yang kecil dengan syahwat haram dan tidak dikira umurnya. Dan dia kata tak kira umur. Maksudnya ada 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4, 5, 6. Umur 12 tahun, 13. So ni haram. Dan ittifaq mereka itu juga di atas bahawa harus bagi lelaki bahawa tilik dengan tiada syahwat kepada sekalian badan budak perempuan yang kecil yang belum sampai hak syahwat selain daripada faradnya. Kemudian khilaf mereka itu pada ditilik kepada farad perempuan yang kecil yang belum sampai hak syahwat. Banyak dia.
Nak baca syarah jadi apa? Hukum tilik kepada perempuan yang mahram. Haram ni yang diharamkan kahwin, kakak kita ke adik perempuan ni. Telah istifak fuqaha haram lelaki tilik kepada mahramnya apabila adalah tingkat itu dengan syahwat. Dengan syahwat semua haram. Walaupun dengan mahram. Dan istifak mereka pula di atas bahawa haram di atas tilik daripada mahram-mahram kepada barang yang antara pusat dan lutut, sama ada dengan syahwat atau tiada. Dan di atas bawahnya harus bagi tilik melihatlah dengan tiada syahwat kepada tempat piasan daripadanya. Maksudnya antara pusat dan lutut. Kalau dengan syahwat haram, kalau tak syahwat tak haram. Tentang masalah lelaki tilik kepada muka muda beliau, telah ittifaq fuqaha di atas haram tilik kepada muda beliau daripada syahwat atau dengan qasad tarazzuq sedap dan tamattuk sedap dengan keelokannya. Ni orang lelaki tengok lelaki tengok muda beliau, maksudnya lelaki tengok lelaki yang sifatnya macam dengan perempuan, muka putih lembu macam perempuan dah muda beliau. Jadi hak lelaki ni dia tengok hak lelaki yang muda beliau ni dia lembut, dia lembut. Alamak. Contohlah. Jadi lelaki yang melihat tu jadi haram. Haram sebab apa? Kan dengan syahwat. Kan? Ada ni perempuan. Yang ni tak. Yang ni lelaki melihat lelaki yang muda, yang sifatnya seperti perempuan. Nah. Dia lembu-lembu, badan lembu, tangan lembu, tembak. Jadi lelaki ni tengok dengan syahwat. Jadi haram. Tamattuk tu baca. Mesti dah sedap. Tamattuk, tarazzuq sedap, tamattuk pun sedap. Bahkan telah menafsir oleh Hanafi dan Syafi'iyah di atas bahawa tilik kepada muda belia dengan syahwat itu boleh bersengatan dosa. Tak boleh. Daripada tilik kepada perempuan dengan syahwat lagi. Jangan tahu. Saya baca syarah ni. Mengurangkan sukatan dan timbangan. Ni apa nama? Hak dulu ni sifat-sifat yang dicela. Wajib memelihara anggota daripada maksiat. Sambungan dulu ni. Mengurangkan sukatan dan timbangan, dan mengurangkan pada sukatan dan timbangan. Apa dia? Khianat dan mencuri. Khianat dan mencuri. Kita jauh dia. Khianat dan mencuri, dan khianat itu apa dia? Bermula khianat itu amanah itu haram. Bermula khianat amanah. Maksudnya amanah yang diberikan dia khianat. Itu hukumnya haram. Adil amanah, tunaikan amanah. Manis tamanasa, mereka yang telah diberi amanah. Tak kira siapa-siapa pun, kalau diberi amanah, dia jangan khianat amanah untuk kepentingan diri dia. Khianat amanah ni haram. Dalil dia apa dia? Firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Sabda Nabi lagi, apa dia? Ayatul munafiqi salasun. Maksudnya tanda orang munafik itu ada 3. Siapa-siapa nak kenal orang munafik, tengok dalam hadis ni. Kalau ada, memang dia orang munafik. Tak payah tu kata siapa-siapa. Nabi kata, apa dia? Iza haddatsa kadzaba. Apabila bercakap, dia dusta. Cakap dusta, cakap dusta. Tak payah urai panjang-panjang. Dan apabila wa iza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji, dia menyalahi janji. Oh, janji cukup hebat janji, tapi dia menyalahi janji dia. Dia kata aku tak janji pun. Tapi dia dah saksi semua. Jadi dia berjanji, dia menyalahi janji dia. Wa iza tumina khana, dan apabila diamanahkan dia, khianat dia. Orang bagi amanah, dia khianat. Dia tidak menunaikan amanah Allah kepada dia, dia tak tunaikan. Maka dia kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah membilang oleh Imam Az-Zahabi dan Ibn Hajar Al-Haytami, khianat itu setengah daripada dosa-dosa besar, intah zawajir. Maksudnya orang yang khianat itu, dia telah melakukan dosa besar. Dia jangan duk anggap itu dosa kecil. Dah, orang khianat tu dosa besar. Tu kena ingat. Berkata Ibnu Hajar dalam Zawajir, berkata Al-Halimi, ini ulama kata, bukan saya kata. Saya baca, saya suka baca lah. Ini kitab saja. Saya baca apa yang ada dalam kitab. Tak lari pun. Berkata Al-Halimi, mencuri itu dosa besar. Mencuri pula. Ini semua sifat-sifat nombor. Kerana firman Allah, was-sariqu was-sariqatu, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri. Sebab apa dalam ayat ni Allah Taala mula dengan pencuri lelaki. Sebab mencuri ni orang perempuan tak berani kan. Orang lelaki yang berani. Tak kira dah. Tak kira. Tapi dalam ayat lain, wazaniyati wazani, Allah Ta'ala mula pezina perempuan dan pezina lelaki. Dalam ayat ni pencuri lelaki. Maksudnya kalau bab zina, Allah Ta'ala mula perempuan dulu. Sebab apabila perempuan memberi isyarat, lelaki ni dia kata tapi kalau perempuan tak bagi syarat, sebab lawan lelaki tak berani. Betul tak? Perempuan juga. Ini bakal ni. Kalau dia pun tak bagi syarat, tak ada wazat, tak ada mesti apa. Lelaki lelaki tak berani. Tapi dalam ayat mencuri ni, lelaki dulu. Maksudnya yang mencuri ni orang lelaki yang berani, orang pun mungkin kurang berani kot. Tanya. Wasariqu pencuri dan orang lelaki yang mencuri, wasariqatu. Ni orang kedua. Dan orang perempuan yang mencuri. Tapi kalau orang perempuan ambil harta suami dia, mengikut keperluan kehidupan dia, diharuskan. Sebab apa? Sebab suami itu bakhil, kedekut. Baju tak mau beli, beras tak mau beli,
Apa tak mau bagi anak kelaparan? Tanggungjawab. Tak mau nak bagi. Maka ketika itu si perempuan isteri ini dia basuh baju, tengok dalam poket suami dia ada beg duit, bukan-bukan tengok 2,000. Contoh. Ketika itu harus perempuan ini, isteri itu ambil harta suami dia 4,500. Harus boleh. Sebab apa? Nak makan pun tak boleh, nak apa tak boleh, semua tak boleh. Itu hak dia. Dia tak bagi hutang. Kalau si perempuan itu tak halal, hang jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi sebahagian dia nikah 2-3 orang, tapi nafkah tu tak nak bagi. Nikah dia mau, tapi nafkah tak nak bagi, tak boleh. Kalau dia mampu kahwin 2-3, maka nafkah pun kena mampu jugalah. Kemampuannya. Kalau tak mampu nak bagi nafkah, tak perlulah kahwin 2-3 orang sebab memudaratkan orang lain. Betul tak? Wa in khiftum alla ta'dilu, jika sekiranya kamu kamu takut tidak berlaku adil, pawang jantan cukuplah seorang. Kita tahu diri kita siapa dia. Kalau kahwin 2-3 tak berlaku adil. Nafkah tak bagi, zalim hak sama. Hidup ni nak ketenangan. Tapi kalau kahwin 2-3 tak tenang macam neraka. Jangan orang lelaki memikirkan satu aspek untuk diri dia saja. Dia kira sedap dia saja. Tapi tang nafkah semua dia tak bagi. Tak boleh. Adil itu semua. Sama rata. Ni lari tajuk. Dah dia buka apa saja tu, tengok dengan kadang tu. Dia kahwin 2-3, tapi hak tamu tu dia tinggalkan. Makan pun susah, cari makan sendiri. Tak boleh yang tu kan. Suami dia mesti melindungi isteri. Betul tak? Maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan juga, sebagai satu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa. Sabda Nabi lagi, la yazni zani wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra wa huwa mu'min, wa taubatu ma'rudatun. Maksud dia, tidak berzina oleh pezina padahal dia beriman. Maksudnya, apabila orang tu beriman, dia tidak akan melakukan zina. Sebab tak berimanlah dia melakukan perzinaan. La yazni. Terjemahan yang pada? Tidak berzina seorang yang berzina dan padahal ia mukmin. Maksudnya orang yang mukmin sejati ini, dia tak akan melakukan perzinaan. Dan tidak mencuri seorang pencuri padahal mukmin. Maksudnya orang yang mukmin dia tak akan mencuri. Sebab kuat iman lah, maka dia melakukan mencuri ini. Dan tidak minum ia akan arak padahal dia mukmin. Kalau mukmin dia tak akan minum arak. Dan taubat itu dilintang akan dia. Maksudnya ma'ruf, taubat itu sentiasa dibuka oleh Allah, terbuka. Bila-bila masa pun kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membunuh dengan tidak sebenar dan membunuh dengan tidak sebenar, membunuh orang itu termasuk dalam dosa besar, kemudian daripada syirik dengan Allah, seperti disebut oleh Imam Az-Zahabi dan kitab Al-Kabair, dibilangkan dia Al-Kabiratus Saniyah, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dibunuh,
Nah. Maka balasannya ialah neraka jahanam, masuk neraka pergi bunuh orang. Kekal ia dalamnya dalam neraka. Jadi orang yang bunuh dengan sengaja ni kekal dalam neraka, dan Allah murka kepadanya dan melaknatkannya serta menyediakan baginya azab seksa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kekal tu maksudnya ketolak dah. Tetapi mengikut keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya yang orang yang masuk neraka ni yang tak keluar ni syirik, menduakan Allah. Tapi kalau orang tu dia pergi bunuh orang, dia bertaubat, nasuha, sebab bunuh tu dosa besar. Dia bertaubat nasuha, Allah Ta'ala terima taubat dia, maka dia ampun dosa dia. Tapi kalau dia tak bertaubat, dia mati dalam keadaan tak bertaubat, maka ulama kata itu tak diputuskan. Kata dia kekal dalam neraka, kekal tak azab. Terserah pada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak ampun, ampun. Kalau nak azab, azab. Itu maksudnya. Maksud di sini, dia bunuh orang mukmin dengan sengaja, dan dia anggap bunuh dengan sengaja itu halal. Apabila halal, menyebabkan dia kekal dalam neraka. Bunuh orang dengan sengaja haram, dosa besar. Tapi dia bunuh orang, dia anggap bunuh itu halal. Maksudnya dia menghalalkan benda yang haram, maka dia terkeluar daripada Islam. Kalau macam itulah anggapan dia kekal dalam neraka. Tetapi kalau dia tak anggap, dia kata bunuh dengan sengaja ni dosa besar, memang haram, memang akhirat besok masuk neraka. Tapi masuk neraka hanya sekejap mengikut keampunan Allah. Kalau Allah Ta'ala ampun, ampun. Kalau azab, azab. Sebab dia tak anggap benda tu halal. Tafsir ni mungkin dia kata bunuh itu halal. Jadi dia menghalalkan benda yang haram dengan nas syarak. Kita langkau ni. dia ayat Quran ni. Berzina dan berliwat. Semua ada dalam surat ni. Dan zina, sesungguhnya setengah daripada ahkam Al-Quran dan hidayah itu menyungguh dia akan berpegang dengan akhlak yang fadilah dan adab yang aliyah. Akhlak yang fadilah, akhlak yang baik. Adab yang aliyah, adab yang tinggi. Yang lebih fadilah yang utama, akhlak yang utama, dan adab yang aliyah dan adab yang aliyah yang tinggi. Itu. Akhlak tu daripada khuluqani akhlak. Akhlak yang fadilah yang utama. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab, dia kullu jam'in muannasun, setiap jamak tu muannas. Maksudnya akhlak tu jamak taksir. Kemudian kataan yang lepas dia tu kena tak fadilah, ada marbutah kat belakang. Adab yang aliyah, adab yang tinggi.
dan menakutkan daripada barang yang mencederakan dengan kemuliaan. Oleh yang demikian itu diharamkan berzina, dan mengkhabar Allah bahawa zina itu perkara yang keji. Langsung. Dan sabda Nabi SAW, "Iza zana al-'abdu kharaja minhu iman, fa kana 'ala ra'sihi kazullah, fa iza aqla raja' ilaih." Apabila berzina seorang hamba, nescaya keluarlah daripadanya iman, nurnya dan kesempurnaannya, maka adalah ia di atasnya kepala itu seperti naungan sahabat, ini awan. Man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhu al-iman kama yaqla'ul insan al-khamisa min ra'sihi. Barang siapa berzina atau minum arak, nescaya mencabut oleh Allah daripadanya akan iman, seperti mencabut oleh insan akan baju khamisnya, bajunya sendiri daripada kepalanya. Dia liwat ni hukum dia kena bunuh. Bunuh terus. Ni cuma. Kalau orang tu liwat, kalau orang tu pergi liwat binatang, kena bunuh binatang. Bunuh dua. Binatang tu boleh makan. Lepas bunuh boleh makan binatang. Tak payah makan Binatang bunuh pula. Liwat itu ialah wati seorang lelaki akan seorang lelaki, maka demikian itu perbuatan yang sangat keji, bahkan ia merosakkan dunia dan agama dan meruntuhkan akhlak dan menghilangkan. Berkata dalam Al-Quran telah mencerita kisah kaum Lut dan beberapa tempat di antaranya kita langsung. Dan sabda Nabi SAW, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut." Sesungguhnya setakut barang yang aku takut di atas umatku adalah amalan kaum Lut. Dalam disebutlah hadis, faqtulul fa'il wal maqlum. Orang lewat, bunuh orang yang buat dan orang yang kena, orang yang buat dan orang yang kena. Kalau suami isteri, hati takzir. Hati baklin pula. Kalau yang kena paksa, kalau yang kena paksa, kena paksa. macam lelaki tu dia ikat apa semua. Tu dijoli. Dia tak kena apa. Sebab paksa. Paksa tu dimaaf. Kalau suami isteri tu, itu kena takzir. Dia pergi mengandung, kena takzir. Suami tu kena takzir. Tahu ikut budi bicara hakim. Maksudnya di takzir tu ikut budi bicara hakim, ikut hakim. Takzir tu kena penjara setahun. Ikut dia lah. Ataupun denda ke, ataupun dihitamkan muka dia ke. Itulah. Itu dia ikut pengakuan. Kalau perempuan dia pergi buat pengakuan, dia kena. Tak mengaku, dia kena bersumpah. Sumpah dengan nama Allah. Kalau dia bersumpah, dia bebas. Aku tak buat apa semua. Kalau tak berani sumpah, memang dia. Kalau tak berani sumpah, dia buat. Bebas.
la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Qala terakhir, Allah melaknat mereka yang beramal dia akan amal kaum Lut. Nabi ulang 3 kali. Ijma' orang Islam muslimun bahawa liwat itu yang beza dosa-dosa besar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika adalah mengeluarkan mani itu dengan tangan supaya mendiamkan syahwat, menenangkan syahwat, mendiamkan syahwat. Yang melampau. Oh, ni syahwat melampau ni. Nah. Itulah. Jangan duk tinggal sangat. Yang ditakutkan sertanya akan zina, maka itu harus dia ni mengeluarkan mani dengan tangan isteri untuk mendiamkan syahwat suami dia sebab nafsu dia melampau. Maka Dr. Ali ni maka iaitu harus boleh. Nah, bahkan kata qila, kata setengah pendapat. Qila itu setengah pendapat. Dengan wajib isteri mengeluarkan mani suami dia dengan tangan isteri. Kata qila wajib. Kalau dia tak buat, berlaku zina, ya ampun. Ya, itu Islam. Dia sampai darurat ada benda yang harus. Tapi dengan syarat tangan isteri. Tangan tuan-tuan haram, tak boleh. Tak boleh pilih macam mana pun. Memang haram. Kan? Tangan isteri harus. Apa dia? Apa dia? Sembarang. Kalau dia tak boleh, dia tidak haram. Dia pergi tempat haram. Tak nak. Karena perbuatannya ketika itu adalah ia dengan pihak mahzur lagi tuduh darurah. Kan? Benda yang diharam tetapi diharuskan dengan sebab tubihu darurah. Diharuskannya sebab darurah, terpaksa. Daripada pihak mengerjakan yang lebih ringan daripada dua perkara yang mudarat, hati lebih ringan. Mengeluarkan mani suami dengan tangan isteri lebih ringan daripada dia buat benda yang mungkar, berzina. Pada satu qaul yang lain pula dibagi Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad pula bahawasanya haram ia sekalipun takut zina. Kerana yang menggantikan dia itulah puasa. Kata Imam Hanbali haram. Mengeluarkan mani suami dengan tangan isteri, pendapat Imam Hanbali haram. Haram mutlak. Kerana yang menggantikan dia ialah puasa. Jadi suami dia terlarang dah puasa. Kan? Puasa siang malam. Itu dia lah. Puasa siang malam pula. Hukum, ni kitab kat sana, bukan saya ada pandai-pandai. Ni kitab ni. Tak kira ada. Hukum mengeluarkan mani daripada jana isteri. Kebanyakan para fuqaha mengatakan harus mengeluarkan mani dengan isterinya selama tidak ada mani yang mencegah. Kerana isteri itu tempat istimta', tempat bersedap-sedap. Istimta', tempat bersedap-sedap. Seperti dikeluarkan maninya dengan
tak jatuh. Saya nak baca pun segan. Tapi kena cerita sebab nak tahu. Sebab dalam kitab ni. Seperti dikeluarkan mani. Seperti dikeluarkan maninya dengan membuat celah paha atau celah perutnya. Ini. Kita tak mahu cerita tu. Tapi di sini dia kata boleh. Kan? Kerana isteri itu tempat bersezak. Kan? Kecuali kat belakang tak boleh lah. Seperti dikeluar mani dengan membuat celah paha ataupun celah perutnya. Intaha Ibnu Abidin wal Qarashi wal Dasuri wal Nihatul Muhtad wal Kasyaful Qana wal Nisab. Dia nama kitab lama. Semua nama kitab ni kata boleh. Macam tu. Dia kena sebut nama kitab baru orang tunduk. Dan berkata dengan makruhnya oleh sebagian ulama Hanafi. Sebagian ulama Hanafi kata makruh je. Dan Syafi'iyah disebut dalam kitab ni Nihatul Zain daripada Fatwa Al-Qadhi. Hak ni malah sebut dia ni. Nak sebut tak? Dah sebut tak? Ini macam kitab lah. Dia tak tahu saja pun datang. Saya pun tak tengok tadi ni. Bila pukul-pukul tengok ada disebut dalam kitab Nihatul Zain daripada Fatwa Qadhi, jikalau meramat jikalau meramat atau memegang oleh isteri akan zakar suaminya dengan tangan isteri, dimakruhkan dia. Dan jika ada ia dengan izinnya, dengan izin apabila keluar mani ia kerana bahawasanya menyerupai ia akan azab, yakni mengeluarkan mani di luar farat ketika jima'. Dan azab itu adalah hukumnya makruh. Azab tu mengeluarkan mani dengan tangan tu hukumnya makruh. Uqubah, seksa orang yang mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani yang diharamkan itu ditakzirkan orang yang melakukannya. Maksudnya ini memang ikut hukum Islam lah. Maksudnya orang yang mengeluarkan mani dengan tangan ditakzir. Pemerintah boleh tangkap dia, takzir dia. Hang ni buat benda-benda apa ni, takzir tu. Siapa nak cek dia lah. Sikit ni. Derhaka dua ibu bapa dan menderhakakan dua ibu bapa. Tengok dia dosa besar. Banyak Quran. Sabda Nabi dan kau, ridha Allah fi ridha walidain wa taqatullah fi taqati walidain. Maksudnya ridha Allah adalah ia pada ridha dua ibu bapa dan murka Allah pada murka dua ibu bapa. Hadis lagi, maksudnya jaga-jaga, aku akan khabar akan kamu dengan sebesar-besar dosa besar, iaitu syirik dengan Allah dan derhaka kepada dua ibu bapa. Sekali lagi,
sabda Nabi SAW, kullu dzunubi wa akhirullah ta'ala ma sya'a minha ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa inna Allah yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati dunya qabla al-mamat. Maksudnya semua dosa itu Allah mentakhirkan dia, barang yang menghendaki daripadanya hingga hari kiamat. Semua dosa Allah Ta'ala tangguh, beri seksa itu di akhirat besok. Melainkan dosa derhaka kepada dua ibu bapa. Siapa derhaka kepada ibu bapa, maka dosa itu Allah Ta'ala tunjuk kat dunia ni sebelum dia mati. Maka bahwasanya Allah mensegerakan dia bagi empunya orang yang buat derhaka pada bapa tu dalam hidup dunia sebelum matinya. Sebelum mati dia akan melihat azab Allah terhadap dirinya sebab dia derhaka kepada ibu dan bapa dia. Hidup susah, hati tak tenang, pusing sana pusing sini. Ada wang ringgit bahasa tak cukup, tapi banyak dah, tapi tak cukup, semua seksa. Hadis yang akhir, arba'un haqqun 'ala Allah an la yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha mudminu khamrin wa akilu riba wa akilu mal yatim bighairi haqqin wa afu liwalidayhi. Maksudnya 4 golongan manusia sebenar atas Allah Ta'ala bahawa tiada mungkin masuk ia akan mereka itu ke dalam syurga. 4 golongan manusia ni Allah Ta'ala tak masuk mereka dalam syurga, dan tiada memberi rasa ia akan mereka akan nikmat syurga, iaitu orang yang mengingkari minum arak, dia kekal minum arak sampai mati, dan yang makan riba, dia makan riba wang faedah, dan yang makan harta anak yatim, dia makan napi, dengan tiada sebenar. Kalau sebenar tak apa, upah, dia jaga anak yatim dan dia tu miskin, dia ambil upah tentang jaga anak yatim sebulan 1,000. Sebulan 1,000 ni upah aku jaga anak yatim. Itu dengan cara yang sebenar tak apa. Kan? Tak sebenar tak boleh lah. Riba. Riba. Sebab tu nak mengelakkan daripada riba ni, kita kena angkat keseluruhan. Maksudnya kita bila reka dalam 10 dia dikira semua sekali dalam masa 10 tahun berapa? 140,000. Harga semua tu selepas katalah 9 tahun dia dah buat, harga 9 tahun tu yang tu diangkat yang tu lah. Angkatkan termasuk dengan yang kena cat tu lah. Angkat keseluruhan. Jangan angkat yang harga yang sebenar tu 94,000. Angkat yang 150,000 lah. Angkat keseluruhan tu dia tak jadi buah. Macam punya rumah. Atau buat loan pribadi. Angkat keseluruhan 10 tahun. Berapa 10 tahun? Contoh 300,000. Jadi masa angkat tersebut keseluruhan semua 10 tahun tu, dia tak jadi buah. Tapi kalau angkat hak kita utang 100,000, angkat biji 100, hak yang hak 10 tahun tu kita tak sebut sekali, dia tak boleh, dia apa dia riba lah. Dia riba. Itu pun riba. Hak tu dia kita simpan dia menjaga, dia bagi keuntungan kat kita, kan? Hak tu dia ada ketaluk syarat.
Kadang-kadang untung banyak, dia dapat banyak, dia bagi sikit je. Tapi kalau hitung mudharabah, itu tak apa. Mudharabah ni maksudnya dekat terikat syarat. Kalau untung banyak, dua-dua dapat banyak. Kalau untung sikit, dua-dua dapat sikit. Tu. Itu mudharabah harus. Sama juga. Sama juga. Yang baki-baki tu, kira bunga dia lah. Riba. Bunga. Kira yang ditetapkan persen berapa korban. Riba. Macam berapa dia tak tetap lagi. Tak boleh tetap. Dia sebabnya pun tetap tu dia ada persen dia. Kalau dia untung banyak, dia bagi sikit kat kita sikit, dia banyak pula. Jadi dia menindak orang yang menindak. Mudharabah dia kalau untung banyak, kita dapat banyak, dia banyak sama kan. Kalau tak untung, kita pun untung. Dia tak boleh buat apa. Kita buat jalan raya, buat tanda awal, buat letak kaki tu boleh tak? Jadi apa tu? Habis dah. Lepas tu lari daripada sah peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una walhamdulillah.